Assalamualaikum. Saya Puan Yanti binti Omar Saleh. Saya ni kira dah cucu peneroka Fedah Hutan Perca. Suami saya anak peneroka Fedah Hutan Perca. Jadi suami saya ni generasi kedua, saya ni generasi ketiga. Sampai sekarang saya masih lagi menumpang di rumah keluarga. Saya dah berkeluarga jugalah, dah ada cucu. Tapi masih lagi menumpang. Jadi saya juga salah seorang yang memerlukan tanah dekat Fedah Hutan Perca ni untuk jadikan kediaman kami sendiri. Saya mencadangkan kepada Yang Berhormat, kenapa tidak kita tidak lagi menjual rumah yang dibina, yang telah siap dibina, tetapi kita menjual tanah tapak rumah kepada mereka. Harga mungkin di sekitar RM5,000 untuk tapak rumah dengan 3 hingga 5,000 kaki persegi, dan infra disediakan oleh Felda dan mereka boleh membina sendiri. Kalau nak diseragamkan rumah tersebut, plan rumah secara standard boleh disediakan oleh Felda. Jadi saya yakin dengan cara ini mereka mampu untuk memiliki rumah sendiri di atas tanah mereka sendiri. Ghaffar bin Misdar, anak kampung, anak generasi kedua Felda Hutan Perca, yang mana kita tahu sebelum ini masa pemerintahan Jini Lim PKR yang lepas, sesi penggal yang lepas, telah meracik-racikkan tanah pada generasi kedua. Jadi ada isu yang mengatakan bahawa di ketika kerajaan YB Sulaiman Mat Ali ni, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali ni, telah pihak JPKK telah merombak semula untuk tidak meluluskan. Tapi sebenarnya bukan kuasa di peringkat JPKK Hutan Perca ni yang tidak meluluskan. Banyak faktor permohonan tanah ini tidak diluluskan. Di antaranya mungkin permohonan tak lengkap. Mungkin perkara-perkara yang pejabat daerah sendiri mempertimbangkan perkara ini tak boleh diluluskan. Jadi tak adil lah kalau kita nak menuduh bahawa JPKK yang bawah kerajaan negeri yang baru ni tidak meluluskan. Jadi kita kena faham bahawa YB Jini Jini Lim dia cuma berjanji dengan orang supaya dapat sokongan kembali kerajaan PKR ni atau Pakatan Harapan dapat semula sokongan untuk meneruskan pentadbiran. Jadi isu tanah ni keseluruhannya lebih kepada permohonan kepada kerajaan negeri. Jadi janganlah kita nak menuding jari, janganlah kita nak menuduh bahawa pihak JPKK tak menyokong permohonan. Tapi ini adalah benda yang tak nampak tapi dijanjikan oleh Datuk Jini Lim. Saya Anwar bin Haji Kasim, merupakan anak generasi kedua di Fedah Hutan Perca, yang mana saya dilahirkan pada 9 April dan berpindah mengikut dibawa oleh bapa saya pada 20 April 1963. Makna saya masih lagi dalam Bantang dan berpindah ke sini. Jadi saya menetap di sini daripada perindahnya di sini. Memang saya hanya bekerja kampung, tidak ada kerja luar. Kalau kerja luar pun akan balik ke kampung. Jadi saya tengok sekarang ni adalah isu-isu semasa berkaitan tanah GSA. Jadi ramai yang tak faham apa itu tanah GSA, apa itu tanah MCL. Dan ada di antaranya yang mempertikaikan bukannya daripada generasi peneroka ataupun warga Fedah. Yang mempertikaikan adalah orang luar yang memang tidak faham apa itu GSA. Tanah GSA ini adalah mempunyai sekatan-sekatan daripada kerajaan pusat. Dia diletakkan di bawah pembangunan koperasi kerana dijaga. Kalau tanah GSA ni tidak ada sekatan, yang mana kita sendiri tahu 90% lebih adalah merupakan orang Melayu yang duduk di Fedah ni. Sekiranya tiada sekatan tanah GSA ini, saya rasa dah banyaklah tanah-tanah ni terjual. Sama ada yang berlaku krisis keluarga, ambil keputusan jual, ataupun yang kesempitan ambil keputusan jual. Maka dengan sekatan GSA ini, maka kita dapatlah selamatkan tanah-tanah Melayu di dalam. Kalau kita tengok, memang nampak tidak seimbang pembahagian. Kalau kita tengok
Kalau kita nak bagi kepada generasi kedua Felda, sepatutnya dibahagi kepada, kalau kita nak ikut rumah, kita ada 285 rumah peneroka. Tapi ini tidak berlaku. Kita pun faham. Tapi banyak perkara yang boleh kita ragukan. Kerana pemberian ini memanglah Datuk Jini memberi atas sifat dia sebagai orang politik yang akan membagi kepada penyokong-penyokong politik beliau. Jadi rasa tak puas hati timbul di mana-mana di atas pembagian ini. Tanah yang sedikit tetapi banyak perkara yang boleh mencurigakan di atas pembagian, di atas apa yang dibagi itu kepada orang ramai tak menyeluruh. Saya tahu kat sini, tanah kat sini tak cukup kalau nak dibagi kepada semua generasi kedua. Tapi saya harap pihak-pihak yang berkenaan berilah kepada yang betul-betul memerlukan, terutama yang bermestautin kat sini. Contohlah keluarga yang ramai duduk serumah tu kan, kalau tidak pun seorang tu berdapatlah juga tanah jentu ni. Jadi bak kata orang tua-tua, biar banyak periuk, jangan ramai seperiuk. Biar banyak rumah, jangan ramai serumah. Saya pun menyarankan supaya kerajaan yang ada dan kerajaan yang baru kan, lebih-lebih lagi pada kerajaan yang kukuh, yang stabil, supaya dapat menilaikan isu-isu ni, supaya kita beri peluang pada generasi kedua walaupun generasi ketiga yang bermustautin di tanah-tanah. Jangan diusahakan, diberikan penempatan. Mereka pun ada keluarga, ada keinginan untuk bersendiri. Bukannya majoriti generasi kedua ni duduk kampung untuk menjaga ibu bapa yang telah uzur kan, macam-macam tu. Kadang-kadang adik-adik yang lain berpeluang bekerja, tapi yang di kampung ni korbankan diri. Dia sebenarnya korbankan diri, bukan dia nak duduk sangat kampung ni, tapi dia korbankan diri untuk jaga mak ke, untuk jaga bapak ke, untuk meneruskan kesinambungan. Kerana kita punya komuniti yang pertama, sama ada di Pedak ni, sama ada Getah atau Sawit. Kalau tak ada lah generasi kedua ni, anak-anak pemuka ni yang mengorbankan diri untuk meneruskan kesinambungan tu, takkan kita nak daripada Indon, daripada Myanmar. Kalau kita tengoklah banyak-banyak kawasan-kawasan Fedah yang baru kan, bila generasi tu tak ada yang mengusahakan kebun, panggil buruh luar. Kita menolak Getah, mungkin yang buruh-buruh asing ni yang tak pernah menolak Getah, dia kan toreh, dia okey pokok tu. Jadi di manakah kita nak, sepatutnya pokok tu boleh toreh 20 tahun, mungkin 10 tahun pun tak sampai, kerana telah di sistemnya tak menepati yang dikeluarkan oleh Risda. Jadi saya haraplah supaya kita pandangkan isu ni, dan yang membawakan isu, memberi tomahan, menyalahkan orang sana, menyalahkan sini, padahal diri sendiri tidak mengikuti prosedur, tidak faham prosedur, apa itu JSA, apa itu MTN, menyalahkan orang lain. Sedar-sedarlah. Cuba lihat. Generasi kedua akan ditangani dengan memperkenalkan semula model pembangunan perumahan berasaskan konsep bina sendiri oleh generasi kedua. Melalui model ini, generasi kedua akan ditawarkan tapak rumah dan reka bentuk yang standard oleh. Saya Fazli, Presiden Majlis Belia Felda Malaysia. Pertamanya, bagi pihak generasi baru Felda di seluruh negara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri kerana telah mengumumkan berkaitan dengan pemberian lot kediaman kepada generasi baru Felda dalam RMK 12 pada beberapa minggu yang lepas. Jadi rentetan daripada perkara tersebut, Majlis Belia Felda dan juga Kami Anak Felda, dua buah NGO yang telah diiktiraf oleh Felda, kita telah menggerakkan untuk kita menubuhkan jawatan kuasa di peringkat rancangan untuk memastikan usaha untuk pemberian tanah lot ni dapat dibuat secara telus dan betul. Termasuklah apa yang telah kita buat di negeri Melaka ni. Kita telah pergi ke beberapa rancangan Felda seperti di Felda Hutan Perca, di Felda Menggong, di Felda Bukit Senggih, untuk kita menerangkan kepada generasi baru Felda berkaitan dengan keperluan kita mengikut SOP dan juga kaedah yang betul sebagaimana yang telah disebutkan oleh pihak Felda.
Oleh yang demikian, saya menyeru kepada rakan-rakan saya di Felda di seluruh negara supaya kita membuat kaedah yang betul untuk kita memastikan pemberian tanah lot ni dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kita tak nak ada kumpulan-kumpulan tertentu yang mengambil kesempatan dengan menubuhkan jawatan kuasa yang tidak diiktiraf, mengutip dana-dana yang saya rasa tidak perlu dan salah di sisi undang-undang. Jadi oleh yang demikian, kita di peringkat Majlis Beliau Felda, kita akan sentiasa bekerjasama dengan pihak pengurusan Felda supaya apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Perdana Menteri tersebut dapat kita tunaikan sebagaimana permintaan daripada rakan-rakan generasi kedua Felda. Selain daripada itu, saya juga nak mengulas sedikit isu berkaitan dengan hak milik kekal untuk tanah-tanah peroka ni. Bagaimana yang kita sedia maklum, tanah peroka ni duduk di bawah Akta GSA, Group Settlement Act, tanah berkelompok, dan apa-apa pengubalan berkaitan dengan tanah berkelompok ini perlu dibuat di peringkat parlimen, bukan di peringkat DUN. Jadi janji-janji kosong yang telah diberikan oleh pihak-pihak tertentu tadi itu, saya rasa kita jangan termakan dan terpujuk oleh mereka, sebab kita ada sistem undang-undang yang betul untuk kita pastikan apa yang dibuat oleh pihak Felda dan pihak kerajaan dapat manfaatnya kepada warga Felda secara keseluruhannya.